Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu selayaknya bagi setiap hamba untuk sentiasa hanya meminta segala, untuk sentiasa memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta segala bentuk pertolongan daripada Allah, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tak lupa juga untuk kita sentiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu dan keburukan tingkah laku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Tuhan kita mengingatkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, sentiasalah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengingatkan lagi, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kita semua dari jiwa yang satu iaitu Adam, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya iaitu Hawa, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai kita semua. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatilah Allah, jauhilah segala larangan Allah, kerana kepada Allah lah kita saling meminta. Dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita, kerana sesungguhnya ke atas kita Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sentiasalah berkata dengan perkataan yang benar. Barang siapa yang melakukan kedua perkara tersebut, maka nescaya Allah akan memperelokkan segala urusannya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan hanyalah perkataan Allah iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama, seburuk-buruk sekeji-keji perkara dalam agama kita adalah perkara yang diada-adakan tanpa sebarang dalil dan contoh daripada Nabi SAW. Dan setiap perkara yang baru dalam agama, ia adalah perkara yang paling keji, iaitu perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus pelakunya cepat ataupun lambat kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan adalah di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat
Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi Khamis ini kita masih lagi dapat meneruskan salah satu tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah, iaitu meningkatkan iman takwa dengan kita mempelajari qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan sabda Nabi SAW berdasarkan pemahaman para salafus salih. Walillahil hamdu wa minnah. Pengajian hadis kita berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 himpunan hadis karya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita dah sampai hadis yang ke-10. Dan alhamdulillah kita dah selesai membahas terkait dengan hadis yang 10, hadis ke-10, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tapi sebelum kita masuk hadis yang ke-11, alangkah baiknya untuk kita tutup pembelajaran kita terkait dengan hadis 10 dengan beberapa pengajaran. Okey. Okey, pengajaran hadis yang ke-10. Yang pertama, Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kebajikan, kebersihan dan kesucian. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kebajikan, kebersihan dan kesucian penganutnya dengan sangat sempurna. Baik dari segi zahir, dari segi luaran, maupun dari segi batin, dalaman. Titik. Okay, jadi daripada hadis yang ke-10 ni, kita dapat pengajaran bahawa Islam agama yang sempurna daripada Allah. Bila ia daripada Tuhan, bila ia daripada pencipta, pasti ia sangat sempurna. Dan terbukti Islam sangat sempurna dalam menjaga segala sudut kehidupan seorang Muslim. Baik dari segi kebajikan dia, kebersihan dia, kesucian dia, semua Islam jaga. Secara zahir maupun secara batin. Okay, pengajaran ni daripada hadis yang ke-10, daripada lafaz Nabi apa tu kita dapat pengajaran ni. Bahawa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Jadi, mungkin kita nak berdakwah dengan orang yang non-Muslim kan. Kita nak sebut Islam adalah agama yang sangat sempurna, suci. Agama yang jaga setiap sudut kehidupan manusia. Oh ya ke? Apa dalil dia? Apa dalil dia? Hadis yang innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Lafaz pendek je. Itulah Nabi. Lafaz pendek tapi mahu makna yang sangat luas. Apa istilah dia tu? Perkataan yang pendek, perkataan yang singkat tapi mahu makna yang sangat luas. Apa makna dia? Apa istilah dia kepada Nabi SAW? Apa? Jawami'ul kalim. Benda ni kita kena luar kepala lah. Salah satu kelebihan bagi Nabi kita Muhammad SAW daripada Nabi-Nabi yang lain adalah Nabi kita mempunyai jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Perkataan yang singkat, yang ringkas, tapi makna di sebalik perkataan tersebut sangat luas, sangat mendalam. Jadi innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, yang membawa makna bahawa agama Islam ni adalah agama yang suci. Secara zat Islam tersebut suci, bahkan penganutnya pun dijaga oleh Islam dengan sangat sempurna dari segala sudut kehidupan. Okey, pengajaran yang kedua, Allah
Ataupun Allah, yang mana betul? Allah ke Allah? Ha? Lafzul jalalah ni ada mat ke tak? Allah ke Allah? Ha? Tak ada. Baca Quran tak ada. Kul huwallahu ahad ke kul huwallahu ahad? Betul ke? Lafzul jalalah ada mat 2 harakat. Allah. Okey. Tapi kalau dalam segi percakapan tak perlulah. Dari segi kita percakapan tak ada hukum tajwid. Tak adalah orang Arab kaifa haluka. Tak ada. Kaifa hal? Kan? Tapi dari baca Quran lafzul jalalah ada mat 2 harakat. Okey. Okey, Allah Tuhan yang Maha Suci, Maha Baik, sempurna dari apa-apa kekurangan dan aib. Allah, Tuhan yang Maha Suci, Maha Baik, sempurna dari apa-apa kekurangan dan aib pada zatnya, sifatnya, perbuatannya dan hukum hakamnya. 4 perkara ni. 4 perkara ni Allah Tayyib. Zat, sifat, perbuatan dan hukum. Kita dah bahas kan satu-satu ni. Jadi bila Nabi SAW berikan ataupun Allah kabarkan kepada Nabi bahawa salah satu sifat Allah adalah Tayyib. Makna dia apa? Allah sangat-sangat sempurna dari segala bentuk kekurangan dan aib. Itu makna Tayyib, baik. Okay, yang ketiga, suci, bersih, baik dan halal. Suci, bersih, baik dan halal dalam setiap urusan kehidupan adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Suci, bersih, baik dan halal adalah dalam setiap urusan kehidupan adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Bahkan ia merupakan salah satu sebab mendapatkan cinta dan redha Allah. Apa bukti bahawa kita kena sentiasa suci, jadi baik, bersih, akhlak pun baik, penampilan bersih, kita lebih dapat cinta Allah berbanding kita sembrono, kita akhlak tak baik. Apa dalilnya? Sesungguhnya Allah tidak akan menerima melainkan yang baik dari semua sisi. Sisi akidah, muamalat, akhlak. Jadi benda-benda ni kita kena ambil cakna. Kebersihan rumah, akhlak apatah lagi, akidah apatah lagi, apa sumber kita dalam kita nak memahami agama ini. Yang keempat, kewajipan kita untuk sentiasa mengikuti jejak langkah para rasul. Kewajipan kita untuk sentiasa mengikuti jejak langkah para rasul. Okey, maksudnya kewajipan bagi setiap umat adalah mengikuti rasul dia. Kalau kita kena ikut siapa? Ikut nabi kita, junjungan kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Ini kerana mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi utusan Allah. Jadi sebab kita kena ikut Nabi, kerana Allah dah pilih Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dia, utusan Allah. Okay, saya ulang balik. Kewajipan kita untuk sentiasa mengikuti jejak langkah para rasul. Ini kerana mereka adalah hamba Allah
yang dipilih untuk menjadi utusan Allah kepada manusia bagi menyampaikan kemahuan Allah ke atas hamba-Nya. Itu function seorang Rasul. Allah pilih di kalangan hamba dia yang Allah tahu suci, bersih, zahir dan batinnya untuk menjadi seorang Rasul, utusan Allah. Kemudian utusan Allah tersebut akan mendapatkan wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada manusia apa yang Allah nak dan apa yang Allah tak nak. Jadi kewajipan ke atas kita, apa-apa yang kita nak buat, kita kena ikut Rasul. Faham? Itu bukti kita cinta kepada Allah. Itu bukti, kalau kita ikut Rasul, bukti kita dah cinta kepada Allah. Dalil dia apa? Ya Allah, ya tulabul ilm. Tulab Ustazina Abdul Mu'in. Iwat, bagi yang lengkap ayat dia. Jangan boleh lupa, ni benda ni kita kena luar kepala. Kul fattabi'uni. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua umat kau, jikalau betul-betul dia cinta kepada Allah, cinta kepada pencipta dia, cinta kepada zat yang memberi dia rezeki, apa dalil dia cinta? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Sebab apa? Sebab Nabi itu utusan Allah. Nabi lah orang yang paling tahu di atas muka bumi ni apa yang Allah nak dan apa yang Allah tak nak. Macam tadi sebelum kelas kita ada sebut tentang selawat kan. Jadi Nabi lah tahu selawat apa yang paling Allah cinta untuk kita berselawat. Jadi kalau kita nak berselawat, sebaiknya kita berselawat dengan selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW sahaja dah. Tak usah kita cari selawat pembuka rezeki lah, selawat pembuka hati lah, selawat sihat lah, selawat apalah. Itu semua dah ada unsur-unsur duniawi. Betul tak? Kau amalkan selawat ni, rezeki kau murah. Kau nak selawat sebab nak dapat selawat Allah ke kau nak dapat rezeki? Sebab tu selawat Ibrahimiyah tu tak ada unsur-unsur. Ya Allah, berilah selawat ke atas Nabi yang dapat pencerahkan hati aku, tak ada. Allah berilah selawat ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi sebagaimana kau berikan selawat ke atas Ibrahim dan ahli keluarga Ibrahim. Simple. Betul tak? Itulah wahyu. Tidak ada unsur ghulu ataupun ifrat. Okey. Kepada manusia bagi menyampaikan kemahuan Allah ke atas hamba-Nya. Okey, yang keenam, syukur. Yang kelima, minta maaf, yang kelima, syukur. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu dah apa? Syukur. Syukur dalam kurung berterima kasih kepada Allah. Adalah dengan melakukan ketaatan kepada pemberi nikmat. Ini ta'rif syukur. Ta'atul mun'im. Jadi kalau kita bersyukur, adik, kalau mak tiba-tiba belikan nasi lemak, adik cakap apa kat mak? Terima kasih. Okey, kalau Allah berikan rezeki ke adik, bagaimana syukur kita kepada Allah? Masya Allah. Betul. Sebut benda yang Allah perintahkan, iaitu ketaatan kepada Allah. Jadi syukur kepada Allah adalah ta'atul mun'im. Kita mentaati segala perintah pemberi nikmat, iaitu Allah. Maka titik tu ta'rif bagi syukur. Syukur kepada Allah ataupun cara kita berterima kasih kepada Allah adalah melakukan segala ketaatan kepada pemberi nikmat. Titik. Maka kewajipan ke atas setiap orang beriman untuk sentiasa berusaha mentaati Allah dalam setiap perkara. Tanpa terkecuali.
Saya ulang balik. Maka kewajipan ke atas setiap orang beriman untuk sentiasa berusaha mentaati Allah dalam setiap perkara tanpa terkecuali. Okey, koma sekejap. Ada lagi, tapi koma sekejap. Jadi bila Allah mengatakan syukur itu, syukur, tanda kau syukur kepada Allah adalah kau mentaati Allah, betul tak? Kata lawan bagi syukur adalah kufur. Okey, saya nak tanya, ada tak di kalangan yang pelajar kat sini, dia bangun pagi sampai dia tidur balik, dia terlepas sesaat daripada nikmat Allah? Ada tak? Dia bangun pagi, dia boleh terlepas satu saat je, satu detik ke atas diri dia, tak ada nikmat Allah langsung daripada diri dia sendiri. Ada tak? Tak mungkin ada. Kita bangun pun, yang beri balik nyawa kita adalah Allah. Yang memberi kita kemampuan untuk membuka mata adalah Allah. Betul tak? Kemampuan untuk kita menggerakkan otak kita adalah Allah. Semua ni adalah nikmat. Mata ni pun, dalam hadis yang sahih, kalau nak ditimbang kenikmatan berat mata, kenikmatan mata ni ditimbang di satu kifah, satu timbangan, kemudian satu lagi timbangan, semua amal soleh orang yang sejak dia dilahirkan sampai dia mati, dia tak ada buat maksiat, dia beramal je. Ditimbang satu timbangan, dia tak boleh nak memberatkan nikmat mata ni. Jadi bila kita sebut syukur adalah kita mentaati pemberi nikmat, maka wajib ke atas kita setiap kehidupan kita adalah sentiasa mentaati Allah. Dan itulah tujuan Allah ciptakan kita. Apa dalil dia? Waf? Masya Allah, para ulama ni, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu tujuan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Okey. Tadi tanpa terkecuali kan? Kerana nikmat-nikmat Allah kepada kita tidak mungkin dapat terhitung nilainya. Kerana nikmat-nikmat Allah kepada kita tidak mungkin dapat terhitung nilainya. Ada dalil bahawa segala nikmat yang Allah beri kepada kita, kalau kita nak menghitung nilainya, kita tak mampu. Lah? Masya Allah. Tapi setengah. Betul, tapi kurang tepat. Ada yang lebih khusus, bahawa Allah, jikalau engkau nak menghitung nikmat aku, saya nilai nikmat aku tu tidak dapat terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah Ibrahim ayat 34. Allah SWT firman, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan telah aku berikan kepada kalian dari setiap apa yang kalian minta. Ya Allah, aku nak kahwin. Akhirnya kahwin tak? Allah bagi. Ya Allah, besok aku nak bangun pagi. Akhirnya dapat bangun pagi. Apa-apa yang kita minta, Allah bagi. Kan kita dah bahas secara asalnya, apa yang kita minta kepada Allah, pasti Allah akan bagi. Dalil dia apa? Sila baca. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Secara asalnya, jika seorang hamba minta kepada aku, pasti akan aku bagi. Dan Allah Rabbul Alamin nak bagi setakat minta kereta Porsche kan, harga 500,000 juta, Allah boleh bagi. Allah Maha Kaya. Tapi tak semua yang kita minta termakbul. Sebab apa? Ada penghalang dia, tak cukup syarat dan sebagainya. Dalam firman surah Al-Ibrahim ayat 34 ni Allah sebut, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau nak menghitung nikmat Allah, nilai nikmat Allah, maka tidak akan terhitung. Innal insana la zalumun kafar. Tetapi insan buktinya zalim dan kufur. Kan? Okey, ada sedikit perbahasan
Selalu kan kita pernah dengar juga dalil ni kan. Kalau kau nak menghitung nikmat Allah, kau tak dapat hitung. Okay, yang dimaksudkan adalah hitung nikmat-nikmat Allah ke atau hitung nilai nikmat Allah? Boleh faham tak? Dalil ni Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Jikalau engkau nak menghitung nikmat Allah, kau tak mampu, tidak terhitung. Adakah kita nak hitung nikmat Allah? Okay, hari ni aku ada kereta, aku bangun tidur, anak, langit cerah, apa semua tu nikmat Allah kan? Adakah ataupun maksud macam mana aku nak hitung nilai nikmat yang mata yang Allah beri ni? Yang mana? Nilai, betul. Kalau kita nak hitung jumlah dia, kita boleh hitung sebab Allah sendiri beritahu wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kau nak menghitung nikmat Allah, mana kita boleh hitung. Tetapi bila kau nak hitung nilai dia, la tusuha. Kita ambil yang paling mudah lah, paling dekat dengan diri kita, mata je. Kita nak hitung nilai mata ni dah tak terkira. Betul tak? Adakah orang sanggup nak jual mata dia? Tak ada. Sebab nilai dia terlalu tak boleh cakap terlalu lah, berarti memang tak boleh hitung. Dan kita tak perlu letak minyak setiap hari, betul tak? Kita buka tutup ni tak haus pun. Kalau manusia punya rekaan, kalau kita buka tak ada letak minyak, akhirnya rosak, betul tak? Tapi nilai yang Allah bagi kat kita ni tidak terhitung. Okey, yang terakhir, pembelajaran yang terakhir, diri kita mempunyai hak ke atas kita. Diri kita ni mempunyai hak ke atas kita. Macam mana tu? Iaitu dengan berusaha untuk mengisi makanan hati rohani dengan ilmu yang sahih. Itu hak diri kita ke atas kita. Okay, kita habiskan dulu pengajaran, lepas tu kita syarah sedikit. Diri kita mempunyai hak ke atas kita iaitu dengan berusaha untuk mengisi makanan hati rohani dengan ilmu yang sahih dan memberi makanan dan memberi tubuh badan. Saya ulang balik, diri kita mempunyai hak ke atas kita iaitu dengan berusaha untuk mengisi makanan hati rohani dengan ilmu yang sahih dan memberi tubuh badan dengan makan dan minuman dari rezeki yang halal, jenisnya dan caranya. Titik. Itu hak diri kita ke atas kita. First kali, makanan untuk hati dan makanan untuk badan. Dua-dua kita kena cari yang tayyib. Kalau makanan hati yang tayyib adalah ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman salaful ummah, titik. Dah. Itulah makanan ilmu untuk hati rohani yang baik. Okey. Manakala makanan dan minuman untuk tubuh badan adalah semestinya makanan minuman yang halal. Jenis dia dan juga cara kita dapatkannya. Dan kita dah bahas kan ayat semalam bersama Ustazuna Abdul Mu'in hafizahullah. Okey, taib. Itu pengajaran bagi hadis yang ke-10. Alhamdulillah. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Okey, saya bacakan hadis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadis hasan sahih. Okey, hadis yang ke-11 ni, hadis ni diriwayatkan oleh cucu baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Siapa? Al-Hasan. Jadi
Apa kunyah? Tak apa, nanti kita bahas. Okay, sebelum kita pergi ke hadis, kita bahas sedikit sebanyak tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Okay, bila Al-Hasan dilahirkan adalah pada 15 Ramadan tahun ke-3 Hijrah. Hasan lahir pada bulan Ramadan, 15 bulan Ramadan tahun ke-3 Hijrah. Jadi bila wafatnya Nabi SAW, berapa umur dia? 3 Hijrah. Nabi wafat tahun berapa? 11. Jadi kalau Hasan lahir 3 Hijrah, Nabi wafat 11 Hijrah, berapa umur Hasan ketika Nabi wafat? 7 ke 8 tahun. Dan setelah 6 bulan Nabi wafat, wafatlah ibu dia Fatimah. Okey. Jadi kalaulah kita nak ambil umur maksimum Hasan riwayatkan hadis ni adalah ketika dia 8 tahun. Dia dapat ilmu ni daripada Nabi SAW. Itu kalau maksimum lah. Kalau kurang daripada tu, itulah didikan para sahabat. Kecil-kecil dah duduk di majlis ilmu. Dah adik umur berapa? Dah 12 lah. Hasan ketika Nabi wafat 7 tahun dah riwayatkan hadis ni. Adik 12 tahun dah hafal hadis. Kena hafal dan sampaikan. Okey. InsyaAllah. Kemudian wafat Hasan, Al-Hasan wafat pada tahun 39 Hijrah. Ada riwayat mengatakan 50 Hijrah. Dekat mana? Dekat mana Al-Hasan wafat? Dekat tak, Tuan Hussein. Saja pancing. Tuan Hussein. Al-Hussein wafat dekat Iraq. Manakala Al-Hasan wafat dekat Madinah. Dikuburkan di perkuburan Baqi'. Okey, diriwayatkan Hasan adalah antara orang yang paling mirip wajahnya dengan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Husain pula, tubuh badan dia adalah tubuh badan yang paling mirip dengan tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan ambil bahagian atas, Husain ambil bahagian bawah. Radhiyallahu taala anhum. Okey, Al-Hasan ada berapa adik-beradik daripada Ali dan Fatimah? Berapa? 3. Siapa je? Masya-Allah. Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhsin. Ada lagi 2 perempuan, Zainab dan Ummu Kulthum. Dia ada 5 beradik daripada Fatimah. Tapi kalau adik-beradik daripada bapa, ada berbelas. Daripada Ali sendiri setelah wafatnya Fatimah, dia berpoligami, ada berbelas adik-beradik sebapa. Tapi kalau daripada sebapa dan seibu, hanya 5 beradik. Al-Hasan, Al-Husain, Al-Muhsin, Zainab dan Ummu Kulthum. Ada peristiwa di sebalik penamaan Al-Hasan, Al-Husain dan Al-Muhsin. Ketika mana Al-Hasan dilahirkan, maka baginda Nabi Muhammad SAW pun datang. Tunjukkan aku anak aku, Nabi SAW sebut. Maka dia tunjukkan Hasan. Belum ada nama lagi. Lepas tu Nabi tanya Ali, apa yang kau berikan nama kepada anak ini? Maka Ali sebut, aku namakan dia sebagai Harb, perang. Tapi Nabi cakap Bal Hasan, baik. Lepas tu setahun lebih setelah itu lahirlah Husain pula. Nabi datang, Nabi tanya, apa yang kau beri nama wahai Ali? Harb Bal Husain. Lepas tu tahun setelahnya lahirlah Muhsin, pun Nabi datang, apa yang kau beri nama? Harb. Tak, Bal Muhsin. Ali semangat perang, dan kita tahu memang Ali ni gagah. Okey. Salah satu kelebihan Al-Hasan dan Al-Husain, dia adalah penghulu pemuda syurga, Sayyid Syabab Ahlil Jannah, dalam hadis yang sahih.
Nabi sebut hadza ibni sayyid syabab ahli jannah. Anakku ini iaitu cucuku adalah ketua ataupun pemuka belia penduduk syurga. Okey, ada persoalan ni. Jika Nabi sebut Ali dan Al-Hasan adalah ketua belia penghuni syurga, bukan ke ahli syurga umurnya semua sama? Tak ada belia, tak ada tua, tak ada baby. Tapi macam mana Nabi boleh sebut dia adalah ketua belia? Seakan-akan ada peringkat umur. Macam mana tu? Hadis sahih. Bila hadis sahih bertentangan dengan apa yang kita faham, maknanya akal kita belum sampai ilmu tu. Jangan kita terus menidakkan dia. Fadhal. Berdasarkan macam mana tu? Berdasarkan usia dunia. Kalau orang yang mati muda, Tak. Jadi ketika mana Nabi lafazkan hadis ini, ketika waktu itu Hasan dan Husain merupakan ketua bagi semua pemuda yang ada dekat muka bumi itu yang dijamin syurga. Satu kelebihan bagi dia. Bukan ketika dalam syurga dia adalah ketua, tak. Ketika dalam syurga ketua siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan umur semua sama. Tidak ada tua, tidak ada muda. Tapi apa yang dimasukkan oleh Nabi SAW, first kali dia dijamin dalam syurga. Bahkan dia bukan belia yang biasa-biasa, dia ada ketua. Penghuni syurga, ketua. Itulah kelebihan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma. Okey, Al-Hasan adalah khalifah yang ke berapa? Kelima, yang terakhir. Berapa waktu pemerintahan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma? Tak sampai setahun, 6 bulan. Setelah itu, betullah sabda Nabi SAW bahawa Al-Hasan ini asallahu an yusliha bihi fi'ataini minal muslimin. Semoga Allah jadikan dia orang yang berdamai, yang mendamaikan di antara dua kelompok besar dari kaum muslimin. Itu bukti kenabian Nabi SAW. Dan betul-betul ketika wafatnya Ali bin Abi Talib dibunuh oleh siapa? Seorang Khawarij yang bernama Abdullah bin Muljam. Kemudian ketika wafatnya Ali bin Abi Talib, ketika itu kaum muslimin mengangkat Hasan sebagai khalifah yang sah. Akan tetapi memang sabda Nabi SAW betul, benar. Akhirnya dia memberikan khalifah tersebut kepada Muawiyah. Itu pertama. Jadi apa yang berlaku peristiwa Al-Hasan ni dengan Muawiyah ni, jangan kita anggap kesiannya keturunan Nabi gini-gini. Tak, jangan. Itulah bukti kenabian Nabi SAW, bahawa Nabi menerima wahyu daripada Allah. Kan? First kali Nabi cakap Hasan ni adalah orang yang memperelokkan antara hubungan dua kelompok besar kaum muslimin. Dia betul sah. Kemudian betul-betul 6 bulan Hasan bagi. Itu juga adalah satu bentuk kenabian, bahawa Nabi sebut khilafati 30 sana. Nabi sebut khilafah aku ni hanya akan berjalan selama 30 tahun. Setelah 30 tahun akan jadi muluk, raja, sistem raja, sistem keturunan. Jadi memang Allah yang tentukan bahawa 6 bulan tu Hasan akan bagi. Dan diperhitungkan daripada khilafah Abu Bakar sampai Hasan, yang 6 bulan tu genap 30 tahun. Kan? Okay, Abu Bakar berapa tahun pemerintahan dia? 2 tahun. Kemudian Umar 10 tahun, 12 tahun. Uthman 12 tahun. Jadi 22 tahun. Ali 4 tahun. 4 tahun 9 bulan. Digenapkan dengan Hasan 6 bulan. 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Umar 10 tahun 6 bulan. Uthman 12 tahun. Ali 4 tahun 9 bulan. Hasan 6 bulan. 30 tahun. Dan kemudian tu muluk. Sistem raja. Sistem raja maksudnya apa? Dia jadi ketua, lepas tu nanti yang jadi ni anak dia. Jadi bukan satu bentuk kehinaan ataupun benda-benda yang kadang orang-orang yang
kononnya memperjuangkan khilafah ni, ini semua dah tak sah, kita nak kena khilafahkan kaum muslimin. Tak, Nabi sendiri sebut 30 tahun je khilafah ni, setelah tu muluk. Okey, Nabi SAW sebut al-khilafatu fi ummati 30 sanah thumma muluk ba'da dhalik. Khilafah, sistem pemerintahan khilafah ni akan berlaku pada umatku selama 30 tahun. Kemudian sistem kerajaan ba'da dhalik, setelah itu. Wallahu ta'ala. Okey, kita masuk pada hadis. Aku tak sempat ni, dah sebelah suku dah. Okey. Okey, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, daripada bapanya Muhammad. Jadi kunyahnya bagi Al-Hasan apa? Abu Muhammad. Abu Muhammad kita tak datang hari ni. Abu Muhammad adalah kunyah bagi Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah SAW. Sibti ni maksudnya apa? Cucu. Cucu dari jalur ibu. Okay, kalau kita ada anak perempuan kita ada anak, maka itu adalah sibti kita. Tapi kalau kita ada anak lelaki dan anak kita ada anak, cucu tu nama dia apa? Hafid. Ni cucu dari jalur anak lelaki. Manakala sibti ni jalur anak perempuan. Sebab apa? Sebab anak Nabi adalah Fatimah. Salah seorang wanita yang empat wanita yang terbaik di atas muka bumi secara mutlak, Fatimah. Lagi tiga siapa? Maryam. Ikut urutan boleh? Urutan waktu. Yang pertama sekali siapa? Isteri Fir'aun, Asia. Kemudian Maryam. Itu dua wanita yang terbaik sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Okey, pada umat Nabi Muhammad SAW siapa? Fatimah. Sebelum dia siapa? Khadijah. 4. Khadijah dalam hadis yang sahih. Khadijah, kemudian Asia, dan kemudian Maryam. Jadi kalau nak namakan anak perempuan, namakan yang nama terbaik. Janganlah panjang-panjang berjelil. Akhirnya tak ada makna. Okey. Sibti, cucu daripada Nabi SAW. Wa raihanatihi. Raihanatihi ni maksudnya apa? Raihana. Ada orang namakan anak dia Raihana. So, apa makna dia Raihana? Raihana ni adalah salah satu nama bunga. Okay. Wangi baik. Dan memang gelaran ini dibeli gelar daripada Nabi SAW kepada cucu Al-Hasan dan Husain. Jadi hebatnya Al-Hafidh An-Nawawi dalam dia nak meriwayatkan kita hadis ni, dia pun bagi sedikit sebanyak tentang perawi hadis ni. Kalau kita start daripada awal hadis, dia akan bagi setiap perawi hadis kunyah dia, betul tak? Kita murajaah. Kunyah Umar bin Khattab, Abu Hafs. Kunyah Abdullah bin Umar. Ya, Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, kunyah dia Abu apa? Abu Abdurrahman. Kunyah Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah. Barakallahu fik. Daripada jauh pun boleh jawab. Okey. Raihana ni adalah gelaran baik, wangi, bersih kepada Al-Hasan dan Al-Husain di sisi Nabi SAW. Wa raihanatihi. Ha ni kembali kepada Nabi SAW. Radiyallahu anhuma. Huma ni untuk ramai ke ataupun untuk seorang? Untuk dua orang. Siapa je dua orang? Ali dan Al-Hasan. Abu Talib kenapa tak? Dia tak Islam. Dia lah pakcik Nabi yang Nabi sebut, Kul la ilaha illallah. Kan, di akhir hayat dia.
tapi tetap tak Islam. Sedangkan dia dah beriman kepada Nabi SAW secara batin. Tapi syarat untuk kita beriman adalah syahadah, lafaz dengan lisan. Okay, qal Al-Hasan berkata, hafidtu. Ni bukan ni ditulis hafidta tapi salah. Hafidtu. Aku telah, daripada perkataan hafizah. Apa maksud hafizah? Mahat tahfiz. Perkataan sama, mahat tahfiz. Hafiz. Al-hafiz. Menjaga, menghafal. Boleh. Aku telah menghafal dan ataupun aku telah menjaga min Rasulillah, daripada utusan Allah. Apa kenapa dia sebut hafiz tu ni? Selalu kan sami'tu ataupun qala, sebab dia kecil lagi. Sebab kita bahas tadi kan, kalau kita ambil umur maksimum Al-Hasan kalau ketika wafatnya Nabi baru umur 8-7 tahun, masih kecil lagi. Tapi sebab tu dia tekankan, aku hafal ni betul-betul daripada Nabi. Dan salah satu pengajar untuk kita juga, kepada atuk-atuk juga ataupun bapa, tak apa, sampaikan kepada anak hadis Nabi SAW. Hadis yang simple-simple. Misalnya apa? Adinu nasihat hadis simple, tapi dia punya syarat terlalu panjang. Jangan berat sangat. La taghdab walakal jannah, at-tahuru syatrul iman. Kan? Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Sampaikan walaupun anak kita 12 tahun, 10 tahun. Sebab mereka akan ingat benda ni. Apa yang dia hafal daripada Nabi SAW? Okey. Hadis ini merupakan salah satu usul yang terbesar dalam agama Islam. Simple je, tapi sangat-sangat bermanfaat ataupun sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Macam mana boleh macam ni? Okey. Nabi sebut, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ni adik pun boleh hafal. Cuba hafal. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Cuba Yan. Okey, dah hafal. Tutup mata. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Okey, da' ni maksud dia apa? Tinggalkan. Utruk. Ma apa-apa yaribuka. Okay, yaribuka ni fi'il apa? Dia ada dua perkataan. Ada yarib, yaribu plus ka. Yaribu. Fi'il mudhari', betul. Asal perkataan dia adalah raba yaribu raiban. Raib. Pernah dengar raib? Pernah dengar perkataan raib? Apa dia? Zalikal kitabula raiba fi. Tidak ada sedikit keraguan, tidak ada sedikit kemuskilan pun dalam Al-Quran. Jadi Nabi sebut, tinggalkan apa-apa yang meragukan kau. Fi'il bagi yarib ni apa? Apa-apa. Fa'il misalnya, fa'il. Yang meragukan kita apa? Apa-apa saja. Ada lafaz lain, yuri buka. Mabniun ala majhul. Yuri buka. Makna yang sama, tetapi yang lebih asah, lebih betul adalah lafaz yari buka. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kau. Tinggalkan, kemudian buat apa? Ilama, kepada apa-apa yang tidak meragukan kau. Tidak ni apa-apa meragukan kau. Simple je. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kau kepada perkara apa-apa yang tidak meragukan kau. Maksudnya apa? Nabi nak bagi kita satu kaedah dalam kita nak hidup. Kaedah dalam kita nak beragama. Kaedah kita nak cari rezeki. Kaedah kita nak berurusan dengan manusia. Kaedah dan semua kaedah kehidupan. Tinggalkan apa-apa yang meragukan kau kepada
perkara yang tidak meragukan kau. Kemudian ada sambungan hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW sambung. Kejap. Belum biasa lagi pakai ni. Tak apalah, saya tulis. Kemudian Nabi sambung hadis riwayat Tirmizi tapi tidak dibawakan oleh Al-Hafidh An-Nawawi. Fa inna sidqa, dalam lafaz lain al-khaira tama'ninatun. Setelah Nabi sebut da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukan kau kepada yang tidak meragukan kau. Kemudian Nabi sambung, maka sesungguhnya kejujuran, dalam lafaz lain kebaikan, kejujuran dalam kita berakidah, kejujuran dalam kita bermuamalah, kejujuran dalam kita berakhlak dalam setiap sudut kehidupan, dan kebaikan dalam setiap sudut kehidupan. Wal khaira tama'ninatun. Kunci dia apa? Tenang. Tama'ninah ni tenang. Jadi first, benda yang meragukan kita ni, yang ribuk ni, apa-apa yang meragukan kita pasti membuat kita tidak tenang, dan pasti ia bukan perkara yang jujur dan baik. Kemudian Nabi sambung, wa innal kadhiba, dalam lafaz lain asyarra raibah ataupun ribatun, dari perkataan sama daripada raib, ragu, kata lawan bagi ta'maninah, tak tenang. Jadi sumber kedustaan ataupun apa-apa bentuk kejahatan dalam setiap kehidupan kita pasti akan membuahkan hasil raib ataupun rib. Tidak tenang, risau. Okay, jadi apa-apa dalam kita nak menempuh kehidupan kita ni, baik daripada akidah, muamalah, akhlak, apa-apa yang meragukan kita, kewajipan kita apa? Tinggalkan. Okay, kita ambil daripada dalam kita nak beragama, berakidah kan, ataupun secara umumnya lah, akidah, muamalat ataupun akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala first surah setelah surah Al-Fatihah, Allah dah beritahu sumber dalam kau nak memahami agama Allah ni yang tidak ada sedikit keraguan, tidak ada sedikit rasa tidak tenang adalah apa? Al-Quran. Dzalikal kitab la raiba fi. Sebab jadi apa? Jadi apa-apa yang kita belajar tentang akidah kita, muamalat kita, akhlak kita, jika tidak bersumberkan Al-Quran, ketahuilah ia adalah kadhib dan syar. Okay. Dan Allah juga berfirman dalam surah apa? Faman yashrah sadrahu lil Islam. Surah Surah Al-An'am ayat 125. Boleh buka surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 125. Allah SWT firman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan, faman yuridillah, barang siapa yang Allah inginkan, kehendaki baginya petunjuk, apa tandanya? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dada dia untuk Islam. Maksudnya lapang apa? Tama'ninah. Dan Islam adalah sumber al-khair dan as-sidq.
Agama Islam yang hakiki adalah agama yang memberikan kita ketenangan, agama yang mewajibkan kita untuk sentiasa jujur dan melakukan kebaikan. Kemudian waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Dan barang siapa yang Allah ingin menyesatkan dia, sesat sumber utama dia adalah apa? Dusta, kejahatan. Hasilnya orang yang penuh dengan dusta, penuh dengan kejahatan, yang jauh daripada Islam, maka Allah akan jadikan hatinya, dadanya sempit, ribah. Jadi kaitannya dengan hadis da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dalam kita nak berurusan, dalam kita nak menjalani kehidupan ni, apa-apa yang meragukan kita ni, tinggalkan terus. Okay. Dan para ulama juga, boleh kembali pada hadis, ulama juga mengatakan hadis ini merupakan pelengkap bagi hadis siapa? Innal harama bayyinun, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Hadis diriwayatkan oleh siapa? Nu'man bin Bashir. Kita pun dah bahas kan tentang usul dalam muamalat. Dan kita nak bermuamalat ni, jual beli, makan minum apa semua, dia ada dua je secara asalnya, halal dan haram. Dan halal dah jelas sebagaimana jelasnya kehalalan air, dan haram juga dah jelas sebagaimana jelasnya keharaman arak. Akan tetapi tidak boleh dilepaskan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Tidak ramai yang ketahui hukum sebenar perkara samar tersebut daripada kalangan manusia, melainkan para ulama sahaja. Jadi kaitan dia dengan hadis ini, kalau kita belum sampai terhadap kita dalil dan benda itu meragukan adakah ia halal ataupun haram, tinggalkan terus. Tak payah nak buat dululah, nanti aku cari, jangan. Ataupun sondol je lah, ramai orang buat. Okay. Kalau hati dia betul-betul suci sebagaimana yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, Islam tu, pasti hati dia akan dayyik. Pasti hati dia tak ada tamakninah. Betul ke aku buat ni? Salah ke tak ni? Halal ke tak? Pasti punya. Kalau hati dia hati yang telah Allah berikan yashrah sadrahu lil Islam. Tapi kalau hati yang dah rosak, maka dia tak akan rasa apa-apa. Allah dah bagi hati dia sempit. Sebab tu berbahagialah bagi sesiapa pun yang telah melakukan maksiat tapi hati dia rasa sempit. Dia tahu atas kesalahan dia. Itu bukti hati dia masih ada iman. Masih boleh bezakan di antara syar dengan khair, sirq dengan kadhib. Sebab tu konsep dia, syaitan ni lebih suka orang yang melakukan bid'ah daripada orang melakukan maksiat. Sebab orang yang melakukan bid'ah ni tidak ada sedikit pun dalam hati dia rasa sempit. Sebab apa? Dia anggap yang dia buat adalah sidq wal khair. Sedangkan apa yang dilakukan dia jauh daripada Al-Quran dan juga sunnah. Itu bahayanya. Okay, jadi ambil kaedah ni, terapkan dalam kehidupan kita. Mana-mana akidah yang kita belajar ataupun kita dengar kuliah, betul tak betul ustaz ni? Asyik cakap tentang tok guru dia je. Tak ada pun qala Allah, qala Rasul. Tinggalkan. Dah. Berapa ramai lagi ustaz-ustaz yang menerangkan dengan lebih baik berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga sabda Nabi SAW. Sebab tunjang agama ni dua ni je. Dan Nabi pun dah sebut, kita tidak akan sesat jika kita betul-betul berpegang dengan dua perkara ni. Betul tak? Antara nasihat terakhir Nabi SAW, kitab Allah wa sunnati. Jadi kalau bab agama, bab akidah ni, kita nak dengar ataupun kita nak faham, jikalau ia dipenuhi dengan perkataan-perkataan manusia, jauh daripada perkataan Allah ataupun Nabi SAW, maka utruk, tinggalkan. Sebab ia adalah perkara yang meragukan, ia adalah perkara yang kadhib, syar. Dia ada, pengajaran dia ada dua pihak, untuk dua pihak. Pihak yang belajar dan pihak yang mengajar. Pengajaran bagi pihak yang mengajar, kewajipan ke atas engkau untuk sampaikan qala Allah, qala Rasul. Ini adalah tunjang utama kita. Ada qala Allah, qala Rasul, nak ada Habib ke, nak ada talk share ke, kita buang jauh-jauh.
Bukankah 4 mazhab katakan ini? Idza sahhat hadis fahuwa mazhabi. Idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Jikalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan pendapat aku, maka hadis sahih itu adalah mazhab aku. Bukankah Imam Malik berkata kepada beribu dia punya anak murid dia ketika dia mengajar di Masjid Nabawi, semua perkataan boleh ditolak melainkan perkataan sahib hadzal kubur, melainkan perkataan pemilik kubur ini. Dia tunjuk kepada kubur Nabi SAW. Jadi perkataan dia sendiri pun kalau tak bertetapan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tolak jauh-jauh. Itu 4 mazhab. Apatah lagi ustaz yang saya ke atau ustaz-ustaz yang lain, kalau kita berikan satu hukum, kita berikan satu akidah, kita berikan satu halal haram, tapi kita tak bawakan dalil, tak, tinggalkan terus. Kalau kita tinggalkan berdasarkan dengan hadis ni, kita dapat pahala. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Cari perkara dalam agama yang betul-betul dapat tenangkan hati. Yang boleh tenangkan hati adalah qala Allah dan qala Rasul. Sebab tu Nabi SAW setiap kali nak beri tausiah, apa Nabi buka? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan, sejujur-jujur perkataan, sebaik-baik perkataan yang membawakan ketenangan hanyalah kitab Allah. Dan sebaik-baik, sejujur-jujurnya petunjuk dalam beragama adalah petunjuk aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan dia apa? Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk syar dalam kita beragama adalah perkara yang baru. Maksud perkara baru tu apa? Perkara yang tidak ada qala Allah dan qala Rasul. Perkara baru itulah. Agama ni dah sempurna, betul tak? Tidak perlu kita nak tambah, apatah lagi kita nak kurang. Dan ia kesempurnaan tersebut disempurnakan dengan firman Allah dan petunjuk Nabi SAW. Tapi tiba kalau ada orang nak tambah, itulah seburuk-buruk perkara. Dan perkara tersebut pasti akan membawakan keresahan. Hati dia akan dhayiq. Okey? Jadi kaedah ni adalah kaedah yang sangat-sangat penting dalam kita berurusan dengan kehidupan kita. Okey, sebelum kita selesai, kita bahas sedikit sebanyak tentang martabat ilmu. Okey. Okey, ar-raib da' ma yaribuk tu dia adalah al-raib. Ar-raib ni adalah sama perkataan dengan asyak, keraguan. Jadi dari sini para ulama memberikan satu tahapan dalam kita nak menetapkan tentang suatu ilmu. Tahap dia, tahap bagi kita dia sendiri. Tahapan ilmu tu ada tingkatan dia. Okey, tingkatan yang pertama adalah al-yaqin. Maksud al-yaqin adalah yakin. Maksud dia adalah idraku syai'i ala ma huwa bihi. Kita mengetahui sesuatu di atas apa yang ia betul-betul. Maksudnya pen ni warna hitam, dan kita secara yakinnya kita tahu pen ni warna hitam. Idraku syai', kita tahu benda syai' ni ala ma huwa alaih, apa yang ia di atasnya. Faham tak? Boleh faham itu ilmu yakin. Misal kata kita tahu bahawa Allah telah mengharamkan khamar, kita tahu dalil dia, kita tahu daripada hadis Nabi, kita tahu kisah para sahabat tuang khamar apa semua banjir Madinah, kita tahu itu yakin. Itu ilmu yakin. Okey? Dan yakin ni pun ada martabat dia. Okey? Tutup dulu. Apa martabat dia? Dah selalu bahas dah dengan Ustaz Muin. Apa? Yang pertama sekali ilmu yakin. Kemudian ilmu yakin dulu. Ilmu yakin dulu. Kita tahu dulu. Kita dapat kabar dulu. Ilmu yakin. Misalnya kita dapat kabar ada pelajar ustaz nama dia ni handsome. Dapat kabar. Ilmu yakin. Kemudian kita pergi kelas, kita tengok ainul yakin. Betul lah handsome. Kemudian yang terakhir sekali hakul yakin. Kita jadi handsome baru kita tahu handsome. Itulah istilah dia lah.
bagi mudah faham. Okey, dia ada martabat ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Okey, Dennis boleh? Okey, itu adalah martabat yang paling awal sekali. Jadi apa-apa ilmu yang kita tahu idrak syai' ala ma huwa bihi, kita genggam kuat-kuat. Kita gigit dengan gigi garham. Dia tidak meragukan, okey? Tidak ada sedikit keraguan pun kita terhadap benda tu, dan ia dengan hati nurani kita yang bersih, kita rasa tenang, dah ikut. Okey? Kemudian yang kedua, bawah dia adalah az-zan. Bawah daripada al-yaqin adalah az-zan. Az-zan ni kalau kita terjemah secara bahasa adalah sangkaan lah. Bukan syak. Syak bawah lagi. Zan ni atas syak. Maksud zan apa? Kita tengok makna dia. Tajwizu amraini ahaduhuma arjahu minal akhar. Tajwizul amra ini maksudnya apa? Kita mendapat dua perkara, tetapi ketika mendapatkan dua perkara tersebut, kita ada perkara yang lebih kita cenderung, betul, arjah, lebih rajih. Kalau yakin tadi, dia tak ada dua perkara, dia satu je. Hitamlah pen ni. Tapi kalau zon, kita nampak dari jauh, dia hitam ke kelabu? Tapi aku rasa hitam. Itu zon. Dia lebih kepada, kalau kita istilahkan dalam perbahasan fiqh, khilaf para ulama. Kalau ijma' dah yakin, dah satu dalil, para ulama semua sepakat, okey, itu adalah ilmu yakin. Solat adalah wajib, ilmu yakin. Tapi adalah meninggalkan solat dengan sengaja adalah kufur ataupun tidak, itu zon. Sebab ada dua pendapat, tapi masing-masing para ulama ada pendapat yang rajih. Boleh faham? Okey, maknanya kalau zon lagi, kita masih boleh terima. Kita jangan tinggalkan. Sebab yang Nabi SAW tinggalkan adalah ma yaribuk. Raib tu kata lawan dia adalah syak. Okey, tingkatan yang ketiga ni. Bila sampai tingkatan yang ketiga ni, maka kita kena terus tinggalkan. Okey, syak pula adalah tajwizu amraini. Dia sama juga macam zon. Dia ada pemilihan antara dua perkara. Cuma syak ni la ahada fihima arjah minal akhar. Cuma dua perkara tu dia tak dapat nak simpulkan mana yang lebih rajih. Dia nampak daripada jauh pen ni, hitam ke kelabu? Dia tak boleh nak tentukan. Itu syak. Kalau dia cakap aku rasa hitam ni, itu zon. Bila dia nampak betul-betul hitam, itu yakin. Bila ada dua perkara yang kita tak dapat nak tentukan mana yang baik, tinggalkan terus, okey, bawah asyak lebih teruk lagi al-wahm. Al-wahm ni idraku syai' ma'a ihtimali diddi ar-rajih. Al-wahm ni pula mengetahui sesuatu perkara bersamaan dengan kemungkinan berlawanan dengan yang rajih. Penting saya bagi contoh. Bil misal yattadihul maqal. Dengan misal lebih jelas. Okey. Dia nampak pen ni. Pen ni hitam. Tadi kalau yakin dia tahu hitam. Kalau zon, hitam ke kelabu? Aku rasa hitam. Kalau syak, hitam ke kelabu? Dia tak tahu. Kalau waham pula, pen ni hitam, tapi dia terjauh, hijau. Aku rasa hijau ni, tapi dia tak tentukan. Aku rasa hijau ni, itu waham. Dia jauh daripada benda yang rajih. Boleh faham Jadi sebenarnya waham ni bila dah sampai syak, kita dah tinggalkan. Cuma waham ni sebagai tambahan saja.
untuk martabat al-ilm. Ustaz, kalau macam yang takwil ni dia letak pada waham kebanyakan Ustaz. Betul. Boleh memahami waham. Sebab apa yang dia yakini, apa yang dia rasa tu betul-betul diddu ar-rajih, berlawanan. Did ni berlawanan. Did ni berlawanan, rajih yang tepat. Itu kena tanya tuan badan lah. Kewajipan kita kena berbaik sangka lah dan teruskan berdakwah. Okey. Okey, tingkatan yang paling terakhir sekali adalah al-jahlu. Bodoh. Bodoh. Al-jahlu ni bodoh. Maksud bodoh apa? Dia tak tahu ilmu. Warna apa tak tahu. Tapi bodoh ni ada dua. Al-jahlul basit dengan al-jahlul murakkab. Okay, yang pertama al-jahlul basit, bodoh yang basit tu tak berat lah, bodoh ringan. Bodoh ringan ni maksudnya apa? Adami idraki syai' bi kulliyah. Okey, tak apa ni, tak ada hal. Dia tidak tahu tentang sesuatu perkara secara menyeluruh. Sama, pen tu warna apa? Tak tahulah. Bodoh lah tu. Ataupun bodoh. Okey, itu ada jahlul basit, tak tercela. Okey, benda tu tak tercela. Yang tercela adalah jahlul murakkab. Murakkab ni bodoh kuasa dua. Murakkab tu kalau bahasa Arab bertingkat-tingkat lah. Bodoh bertingkat lah. Oh, ini kalau biarkan banyak-banyak istilah ni keluar. Tapi lebih tepatnya murakkab ni bertingkat lah. Ataupun kita sebut bodoh kuasa dua. Maksudnya apa? Idraku syai', dia mengetahui sesuatu perkara ala khilafi ma huwa alaih. Dia mengetahui sesuatu perkara tetapi perkara ilmu yang dia tahu tu berkhilaf, bertentangan dengan apa yang hakikatnya. Orang cakap sama, pen tu hitam, tak, kelabu. Aku tahu tu kelabu. Jahlul murakkab tu. Tapi sedangkan dia tak tahu, dia tetap nak berkeras. Okey, jadi start daripada syak ni, jikalau ada dalam kehidupan kita selama 24 jam kita hadapi, start daripada syak, tinggalkan. Kalau zon, yakin apatah lagi, kita masih boleh amalkan ataupun terima. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, boleh jadi hadis ini merupakan pelengkap bagi hadis Nu'man. Cuma hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, itu lebih kepada hak Allah. Maksudnya setelah kita tahu tauhid, kita tahu kewajipan mengikuti Nabi SAW, dalam urusan muamalat ni ada apa? Tak lari daripada dua, halal ataupun haram. Tetapi di antara dua tu ada benda yang samar. Dan hukum terhadap benda samar tu tak ramai yang tahu. Hanya ulama' je yang tahu. Jadi kewajipan kita apa? Kita dah bahas, tinggalkan. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan benda-benda yang samar tersebut, dia dah jaga dua perkara. Dia dah jaga agama dia, dah jaga kehormatan dia. Okey, maksud jaga agama dia apa? Benda tu masih samar. Kalau dia tak buat, dia dah jaga agama dia. Misalnya benda tu haram, dia buat, dia dah masuk ke haram. Agama dia dah tercela. Maksudnya jaga maruah pula, dari sisi dia yang dia lihat benda tu, dia tak tahu hukum dia, samar. Tetapi dari sisi orang lain, ada yang tahu. Misalnya benda tu haram, orang lain tahu, bagi dia samar, dia buat, maka maruah dia tercela. Kenapa dia buat benda haram? Jadi da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukan, apa-apa yang tidak tenang, apa-apa yang membawakan keresahan, kepada benda yang lebih tenang, lebih yang tidak meragukan, dan benda tu lebih banyak. Kan kita dah bahas malam semalam, benda halal lebih banyak Allah kurniakan kepada kita daripada benda haram. Kerana benda haram tu adalah sebagai ujian.
Okay. Misal kata ada kawan dah 10 tahun tak datang, tiba call. Aku nak jumpa kat kedai mamak. Kenapa pula nak jumpa? Tiba jumpa, aku ada insurans ni lah, apalah tu. Macam tak tenang. Apa hukum dia ni? Tak sempat untuk Google. Kawan dah syarah dah kat depan tu. Apa kewajipan kita? Tinggalkan. Tapi jangan tinggalkan dia. Dia sakit hati pula. Kita dengar dulu. Tapi tak apa, nanti aku fikir dulu, aku bincang. Tinggalkan. Bahas, cari ilmu. Cari yakin. Kalau para ulama pun masih syak ataupun zon, tinggalkan. Dia tak ada apa-apa merugikan kehidupan kita. Betul tak? Dari sudut pekerjaan. Pekerjaan. Dia dah kerja dengan satu syarikat. Dah lama dah. Lepas tu dia baru terima satu info. Bahawasanya salah satu perkara yang dibuat oleh syarikat tu, contohnya dia berniaga, dalam perniagaan dia ada buat dalam syarikat tu, yang dia ni buat contoh kerja sebagai cleaner ke apa, dan dia dah dapat tahu. Dia rezeki juga tu John. Dia tak buat kerja nipu tu, dia tak buat lah. Okay. Jawapan dia sebaiknya bagi dia untuk menjaga agama dan kehormatan dia, tinggalkan. Sebab benda tu syubhat. Walaupun dia tak buat, yang terbaik untuk dia, tinggalkan. Kalau betul-betul dia yakin terhadap rezeki Allah, Allah Maha Pemberi rezeki, apa masalah dia? Betul tak? Tinggalkan terus. Ada para salafus soleh, saya lupa nama dia. Dia adalah salah seorang anak bagi governor satu tempat. Governor ni menteri lah. Bila meninggal bapa dia, meninggalkan banyak harta warisan. Tapi bapa dia kerja sebagai menteri. Kalau kita nak fikir secara zahirnya, harta peninggalan bapa dia tu halal bagi dia. Sebab harta peninggalan tak ada kaitan pun bapa dia dapat dari mana. Tapi dia tak terima satu pun. Sebab meragukan. Dia tak tahu ketika bapa dia jadi menteri dapat hadiah, riswah ke apa lain sebagainya. Itu para salafus soleh. Tapi secara hakikatnya dia boleh terima, betul tak? Tapi bila meresahkan hati dia, meragukan hati dia, dia tinggalkan. Sebab tu saya cakap ini adalah kaedah yang besar dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita memiliki hati yang masih baik dan kita setiap hari doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati. Apa-apa yang kita jalani ada sedikit keraguan, rasa resah, tak tenang, jangan fikir lama, tinggalkan je. Okey, baik dari segi kita cari rezeki, dari segi muamalat, apatah lagi dari segi akidah, mencari guru dan sebagainya. Sebab tu hati ni pun jadi salah satu timbangan dalam kita nak menentukan perkara. Tapi hati yang suci lah. Hati yang Allah yashrah sadrahu lil Islam. Jangan hati yang dah doyik, hati yang dah buat maksiat pun dah tak rasa apa. Itu hati dah mati. Qalbun salim. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup macam. Ada yang tanya dekat Facebook, buku apa Ustaz guna? Buku apa anak guna? Masuk ni dah kali ke berapa anak cakap? Okay, anak tak ada guna apa-apa buku yang khusus. Okay, anak baca, kaji beberapa syarah. Tetapi kalau para pelajar nak membaca syarah yang agak menyeluruh dan mudah untuk difahami, adalah syarah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Ada terjemahan dia dalam bahasa Indonesia. Cari je buku Arba'in An-Nawawiyah syarah Al-Utsaimin, Ibnu Utsaimin ataupun Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Buku yang ana ni pun buku syarah Muhammad bin Utsaimin. Tapi ana ada rujukan lain juga. Jadi sebaiknya apa? Sebaiknya dengar dulu, catat apa semua apa yang ada. Lepas tu boleh buat tambahan. Biar kita ada satu buku syarah kita sendiri. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم